أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Kawan-kawan, tolong semak sama ya kedudukan audio dan juga video. Tolong grading kan. Kalau clear 1 sampai 5 clear. Sambil saya mengaji, sementara kita tunggu kawan-kawan yang masuk untuk cek audio dengan video je. Tolong bantu tolong bagi tahu. Auzubillah. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم
النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. Tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda di langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-65 dan ke-66. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu semula pada hari kebangkitan. Sesungguhnya manusia itu sangat kufur nikmat. Wa'iyyazubillah. Ya Allah, jangan jadi kami daripada kalangan hamba-Mu yang kufur nikmat. Amin. Ayat 67. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Mereka tidak sepatutnya membantah-bantah dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantahmu, maka katakanlah Allah lebih tahu tentang apa yang kamu lakukan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkan. Ayat 70. Tidakkah engkau tahu bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yakni Lauh Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah. 71. Dan mereka menyembah selain Allah tanpa ada dasar yang jelas mengenainya, dan mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang pun yang boleh menolong mereka. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang jelas, nescaya mereka akan melihat tanda-tanda nescaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membaca ayat-ayat kami kepada kamu. Katakanlah Muhammad, akan aku khabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, iaitu neraka. Allah telah mengecamnya, iaitu neraka, kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Surah Al-Hajj ayat 65 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kursus Umrah Mahabbatin pada kali ini. InsyaAllah, kali ini kita cuba selesaikan semua perbincangan tentang kursus Umrah. Bagi siapa yang nak pergi Umrah, selamat dalam perjalanan. Bagi yang nak pergi bulan 12, insyaAllah kita sama-sama buat persiapan. Dan kepada semua yang dah pergi, boleh ulang kaji, perbetul hak mana kami tersalah. InsyaAllah, mudah-mudahan ada kebaikan. Perbetulkan niat kita, niat mengaji kerana Allah, untuk menghilangkan kejahilan diri, untuk mengamalkan ilmu, dan untuk mengajak orang yang tak tahu. Hilangkan daripada hati kita niat, aku belajar untuk menyombong diri, aku belajar untuk nak berlawan dengan orang alim, aku belajar untuk memperbodohkan orang-orang yang tak tahu. Tak mau hak niat lagu tu. Jadi dengan niat itu, marilah kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW.
ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya kepada yang mengikuti kursus umrah kita daripada dulu sampai sekarang dan yang pergi umrah dengan kita. Ada yang Allah ambil mereka terlebih dahulu daripada kita. Semoga mereka ditempatkan dengan orang soleh dan kita yang mengikut mereka pun ditempatkan dengan orang yang soleh. Amin. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Umrah. Apa itu umrah? Umrah ialah pekerjaan yang mesti ditunaikan oleh orang yang melaksanakan. Baik, bukan. Umrah mana dia? Ya. Umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Maknanya umrah bukan sahaja. Ingat perkataannya bukan. No. Bukan sahaja. Bukan perkataannya bukan. No. Bukan sahaja. Maknanya seluruh bulan 12 bulan. Seluruh masa boleh pergi buat umrah. Bukan hanya pada bulan Zulkaidah dan Zulhijjah. Kalau Zulkaidah, Zulhijjah, haji. Selain daripada itu, termasuk bulan itu juga umrah. Okey. Okey. Dapat nah? Baik. So, umrah simple ya. Menziarahi Baitullah pada bulan selain bulan haji, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, tapi termasuk juga bulan tu, iaitu bila-bila masa, untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Hak tu paling mudah dia punya definisi dia. Clear? So, siapa nak pergi bulan 12 ni? Umrah tak? Ya. Jadi haji tak? No. Pasal apa pula? Sebab haji hanya bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Mula daripada bulan Syawal. Kita pergi bulan 12, dia jatuh pada Jamadil Awal. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Nampak tak? Sekarang kita ada Rabiul Akhir kan? Nanti kita nak pergi tu Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dia bulan lain bukan bulan haji. Tapi kita nak pergi ziarah Baitullah, nak buat ibadah dengan syarat tertentu. Maka itu umrah. Selesai? Good. Apakah dalil yang menunjukkan ada setiap kita wajib haji, wajib umrah? Setiap orang ada wajib haji sekali, wajib umrah sekali. Sebab tu siapa yang pergi buat haji, dia terangkat dua-dua. Sebab dia pergi buat haji dengan umrah sekali. Sebab haji dia ada dua. Satu, haji ni dia kena buat dua-dua. Haji dengan umrah. Sebab tu dia ada nama haji Qiran, haji Ifrad, haji Tamattu'. Kalau haji Qiran, buat sekali terangkat dua-dua. Haji Ifrad, dia buat satu-satu. Dia punya ni, dia buat haji dulu, lepas tu dia buat umrah. Kalau haji Tamattu', dia panggil haji bersenang-senang. Tamattu', bersenang-senang. Dia buat umrah dulu, tanggai pakaian ihram, dekat hari wukuf, pakai ihram balik, pi wukuf, buat haji, selesai. So, dia jadi haji Tamattu'. So, kat mana pun, siapa pi buat haji, umrahnya selesai, hajinya selesai. Tapi orang yang tak pergi buat haji, dia nak pergi pada bulan biasa, waktu biasa, dia ada umrah wajib sekali pada dia. Saya tahun 2012, saya selesai umrah wajib saya. Sekali, first time saya pergi. 2012.
Siapa yang nak pi bulan 12 yang nak mai kita ni, kalau ini first time nak pi, itu umrah wajib, maka kena jaga. Itu umrah wajib, maka kena jaga. Kena buat elok-elok. Bukan kata umrah sunat tak payah jaga. Umrah wajib lagi-lagi kena jaga. Sebab apa? Umrah biasa pun kita jaga. Dapat? Okey, clear. Jadi apa dalil dia? Firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalil ni kata ulama menunjukkan kata setiap seorang daripada kita ada wajib haji sekali, wajib umrah sekali. Biasanya kalau pergi haji, sebab tu disebut haji. Siapa pergi haji, umrah dia akan selesai sekali. Tapi siapa yang tak pergi buat haji, dia kena ada umrah. Umrah yang pertama dia tu umrah wajib. Lepas tu semua jadi umrah sunat. InsyaAllah dia berkemahkan yang wajib kita tu, yang mana tak kena. Khair. Siapa pergi buat umrah, Allah bagi ganjaran kepada dia, diampunkan dosa dia. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illal jannah. Yang ni firman Allah, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih sangat. Okey, so bila kata macam tu, Nabi sendiri sebut al-umratu ilal umrati, iaitu daripada satu umrah kepada satu umrah yang lain. Daripada satu ibadah umrah kepada satu ibadah umrah yang lain. Dia bukan bermaksud daripada sekali pergi umrah, lepas tu nak pergi umrah kemudian tahun depan pula. Tak. Dia kata al-umratu ilal umrati. Daripada satu umrah kepada satu umrah. Disebabkan itulah untuk yang kali ni, setiap siapa yang nak pergi umrah, kita timbul isu berapa kali boleh buat umrah. Betul tak betul? Sebab apa kita tanya soalan berapa kali kita boleh buat umrah? Sebab al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Di antara satu umrah kepada umrah yang lain, Allah ampunkan dosanya. Dia tak menafikan kata umrah yang kita buat. Contoh saya ambil saya. Last kali umrah saya buat bulan 2 2020. Bulan 2 2020, 18 hari bulan, kita balik 29 kot. 29 bulan 2 2020. Maknanya lagi 40 hari, lagi sebulan. Ngam-ngam lagi sebulan. Sorry, bukan 40 hari. Ngam-ngam lagi sebulan. PKP yang pertama berlaku. Betul? Kan? So, saya tak pergi dah umrah berapa tahun? Dekat 2 tahun dah. Sekarang nak pergi umrah bulan 12, 20, 21. So, 20, 21, satu lebih lah. Nak masuk 2 tahun dah tak pergi umrah. So, kali ni kalau saya pergi, betul, al-umratu 20 Februari ilal umrati, kepada bulan 12, 2021 saya nak pergi umrah, semua di antaranya diampunkan dosa. Betul, tak nafi yang tu. Dalam masa yang sama, kita khawatir umrah yang kita pergi tu ada problem. Ada tak khusyuk, tak dapat mabrur. Jadi kalau dapat buat umrah lagi satu, nampak tak? Dia daripada umrah kepada umrah di dalam waktu yang sama. Jadi mudah dapat pengampunan itu bagi kita rasa, oi, insya-Allah aku yakin. Dia macam tu. Boleh dapat tak? Sebab tu orang tanya berapa kali buat umrah. Sebab salah satunya ialah hadis ni. Kelebihan orang buat umrah ialah al-umratu ilal umrati. Satu umrah kepada umrah yang lain. Dia tak menafikan daripada 20-20 yang saya buat tu. Daripada situ sampai bulan 12 pun di antara 2 umrah juga. Tapi bila duduk di sana, kalau kita boleh buat 3 kali umrah, 4 kali umrah. Jadi di setiap antara 2 umrah tadi tu Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Lagi banyak kita buat umrah, maka lagilah cepat Allah ampun dosa kita. Faham tak? Sebab kelebihan orang pergi umrah. Itu kelebihan orang pergi umrah. Dia jangan marah, jangan kata dekat orang, Allah ingat senang pergi sana duk ampun dosa lagu tu. Ingat apa jadi duk buat dosa kat Malaysia ni, lepas tu main cukup duit apa semua pergi umrah untuk Allah ampun dosa. Soalan dia, salahkah kalau kita nak pergi untuk Allah ampun dosa kita? Itu menunjukkan kita seorang hamba yang takut dengan Allah yang ada api neraka. Tadi kita baru baca, betul tak? Allah Ta'ala kata, habaq mereka, aku ada api neraka, aku boleh bakar mereka.
kita takut, kita kumpul duit, tiap-tiap tahun, tiap-tiap selang 2 tahun, tiap-tiap selang setahun, kita pergi buat umrah ampun dosa. Salah tak mana? Betul lah tu. Itulah kelebihan orang yang pergi umrah. Sama juga kalau mati di Mekah. Allah Ta'ala kata masuk syurga berdasarkan hadis dalam kitab Sayrus Salikin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Pergi buat umrah, kelebihannya kalau mati di sana dikira mati syahid, dia dibangkitkan dengan pakaian ihram dia kalau dia pakai ihram, atau kalau dia ditanam di bumi Mekah atau bumi Madinah, tak ada aral melintang, masuk dia dalam syurga. Langsung terus. Kenapa? Kelebihan. Sebab tu tajuk dia tajuk kelebihan. Terima kasih Kak Aziz, terima kasih. Tu antara jemaah kita ada sekali tu duk abang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelebihan. Sekali lagi maknanya jangan marah bila orang kata nak pergi ampun dosa tu. Kelebihan orang yang pergi umrah, kelebihan. Macam contohnya orang tanya, hampa ni pi dengan mahabbatin ni, apa boleh kat hamba? Kami kira kami pi dengan Ustaz Don dengan kawan-kawan dia. Betul tak? Kelebihannya kami pi dengan Ustaz Don dengan kawan-kawan dia. Sebab saya nanti bawa Imam Muda Megat, saya bawa Ustaz Taufik, saya bawa ni semua champion-champion. Saya bawa Ustaz Saifullah, saya bawa Abang Hazamin, saya bawa Piyu Hafiz, saya bawa siapa lagi ya? Saya bawa pegawai-pegawai daripada jabatan agama negeri-negeri. Jadi bila bawa orang-orang lagu tu, insya-Allah agama kita terpelihara. Jadi itu kelebihannya. Tak bolehlah orang lain yang pergi dengan travel orang lain, lepas tu tiba kata, tujuh hampa pergi dengan Ustaz Don no. Mai Ustaz Don jalan kami, siapa tak boleh? Hak tu susah nak cakap lagi tu kan? Sebab apa? Kelebihan. Bab kelebihan. Bukan bab siapa terror, siapa tak terror. Jangan silap tau. Sebab zaman sekarang, kena clarify benda tu. Sebab bagi setengah orang, kelebihan tu termasuk bab siapa terror, siapa tak terror. Bukan. Bukan bab siapa terror, siapa tak terror. Jangan lagu tu. Sama ada kelebihan, tak ada kelebihan. Terror tak terror, dia duduk dekat siapa yang alim. Siapa yang ada ilmu. Dia terror. Cuma bila siapa jangan kata orang, habis orang yang tak pergi umrah Allah tak ampun dosa. Semayang pun setiap kali habis semayang Allah ampun dosa. Setiap kali puasa Allah Taala ampun dosa. Betul tak? Dalam bulan Ramadan. Kan? Dalam bulan Ramadan Nabi kata apa? Hadirnya Ramadan, habis Ramadan, Allah akan ampunkan kita, graduate daripada Ramadan, Allah ampun semua dosa kita macam kita bayi baru dilahirkan. Betul tak betul? Boleh faham tak? Cumanya kelebihan orang pergi umrah sebab dia ada gadai, dia ada orang kata apa, bertolak gadai. Lebih kurang lagu tu lah. Dia ada gadai dia tu, gadai masa dia, gadai wang dia, dia gunakan benda tu. Orang lain ada 8,000 pakai untuk beli perabot, beli rosi meja, beli baju, beli kereta, beli motor. Dia tak, dia simpan, dia pergi umrah. Dia pergi umrah. Jadi ada tak lebih kat dia? Ada. Apa dia? Dia buat umrah masa dia sampai, selang sehari dia buat lagi umrah, selang sehari dua lagi dia buat umrah. Dia buat 3 kali umrah. Di antara umrah dengan umrah, umrah dengan umrah, Allah ampun dosa dia. Maknanya bila dia balik tu insya-Allah confirm Allah bersihkan dosa dia semua. Macam dia baru dilahirkan. Dan kita pun semua bisa dengar kan orang yang Allah orang pergi umrah ni macam mana kematian mereka dan sebagainya. Betul tak? Okey. Wallahu alam. Tu kelebihan ya. Kelebihan bukan makna terah tak terah, tapi lebih. Kemudian siapa pergi umrah sebab nak masuk Mekah Madinah ni dia tak boleh masuk melainkan kena pakai ihram. Dia jadi tanah haram, kita kena pakai ihram nak masuk ke bumi Mekah ni. Dia kena pakai ihram. Jadi bila nak masuk ke tanah haram kena pakai ihram, maka dia secara automatik menjadi tetamu Allah. Bila dia jadi tetamu Allah, ada hadis yang Nabi sebut, Nabi kata
bagi tahu dekat aku punya tetamu sebab aku nak layan mereka. Allah Ta'ala kata apa? Apa mereka minta semua aku bagi. Apa mereka hajat semua aku akan tunai. Apa mereka ada dosa semua aku akan ampun. Apa mereka ada buat salah semua aku akan bagi kemaafan. Okey? Boleh faham tak? Yang tu Allah Ta'ala bagi. Al-hujjaju wal-ummaru wafdullahi in da'auhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Siapa itu orang yang pergi buat haji dan umrah itu, mereka adalah tetamu agung Allah Subhanahu Wa Taala. In da'auhu, ketika mereka meminta pada Allah, ajabahum, Allah akan jawab kepada mereka langsung. Dan ketika mereka beristighfar, Allah ampun dosa mereka tu. Tu dia. Ni kelebihan. Kelebihan orang pergi umrah. Boleh faham nah? Kelebihan. Baik. Dia adalah ada adab yang kita kena jaga sebelum kita nak pergi, semasa kita nak pergi, dan ketika kita berada di sana. Dan ketika kita pulang supaya memastikan umrah kita mabrur. Jadi sebelum kita berangkat, mestilah kena niat kita tulus suci. Saya dah pesan dah, tuan-tuan, niat nombor 1, kena jaga niat daripada hari ni. Daripada hari ni, aku pergi umrah kerana Allah. Aku pergi umrah kerana Allah untuk Allah ampunkan dosa aku semuanya. Tu niat kita. Tu je niat kita. Dan aku nak meningkatkan amal ibadah, mendekatkan diri dengan Allah. 3 ni niat kita. Kita pergi untuk Allah ampunkan dosa kita. Kita pergi kerana Allah untuk Allah ampun dosa kita. Dan untuk bagi kita meningkatkan amal ibadah kita lagi dan lagi dan lagi. Amin, insya-Allah. Dan seterusnya, lepas niat, kita kena belajar ni, hadirkan kursus umrah. InsyaAllah kita cuba lagi sedaya upaya, tengok nanti ke depan macam mana. Sebelum kita nak berangkat bulan 12 tu nanti, insyaAllah kita try tengok sempat tak kita pilih mana-mana masjid untuk buat kursus umrah. Dalam keadaan semua duduk, tak payah berdiri, saya seorang aja berdiri. Kita sedang usaha benda tu, insyaAllah. Lepas tu, perbanyakkan taubat ketika sebelum sampai ke tanah suci. Ingat, taubat di tanah suci sepasai. Taubat sebelum ke tanah suci pun sepasai. Boleh faham Semoga Allah beri kebaikan pada tuan-tuan dan saya. Kemudian minta kita bersihkan harta daripada benda-benda yang haram. Sepatutnya bukan pergi umrah saja. Sepatutnya daripada lah ni kita kena bersihkan. Sebab harta yang haram ni tak sesuai untuk kita. Harta haram ni tak sesuai untuk kita. Hadis ke-30 daripada hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi ada tulis dalam satu kitabnya bernama Arba'in An-Nawawiyah. Kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-30, Imam Nawawi bagi tahu kata, Allah telah menuliskan yang fardu tu kepada kamu, tolong buat. Dan Allah ada meletakkan batasan yang haram, jangan buat. Jangan buat. Jadi benda yang Allah kata jangan, tolong jauhkan. Allah, Nabi kata lagu tu. Jadi benda haram ni, benda yang Allah suruh kita jauh. Jadi kita kena jauh sedaya upaya kita boleh, terutamanya benda yang melibatkan orang. Kalau diri sendiri itu kita boleh beri maaf lagi dan kita boleh perbetul lagi. Contohnya mata kita tengok orang perempuan, mata kita tengok aurat orang perempuan, mata kita tengok benda yang tak baik. So kita dengan mata kita aja kita minta ampun pada Allah. Yalah nak jaga mata kan, zaman lah pula kan, semua orang pakai macam-macam, seksi-seksi semua, walaupun pakai tudung dia ada seksi dia juga. Jadi kalau kita tengok tu nampak dada dia, nampak punggung dia, nampak Allah, semua tu berdosa tu. Tapi bukan tapi lah, dosa begitu kita dengan Allah kita boleh minta ampun segera kan. Jadi kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dosa yang melibatkan orang tu, yang tu kena jaga. Kita bagi kecil hati orang, kita ambil harta anak yatim, benda-benda tu semua tu nanti sangkut panjang sebab dia melibatkan orang lain. Orang lain bukan Allah. Allah Maha Pemaaf. Orang lain belum tentu boleh bagi maaf, dan Allah tak marah orang kalau orang tak bagi maaf. Itu kena faham. Allah tak marah dia tak mau bagi maaf. Allah cuma habaq saja. Memberi maaf ni satu benda yang Allah suka dan Allah sayang kan. Tapi kalau dia tak mau bagi maaf, nak buat macam mana? Dah hang buat dia tuntut ke akhirat, hang kena jawab. Tu jadi benda-benda melibatkan orang ni macam harta, makan duit haram, duit syubhat, elaklah daripada buat benda lagu tu.
Apa tu, meninggalkan maksiat dan perkara yang lalai. Memang Allah sebut orang yang berjaya dia kena buat benda lagu tu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, daripada perkara yang lalai. Okey, kemudian kita memohon maaf dengan semua orang, banyakkan beristighfar, pesan kepada ahli keluarga untuk bertakwa pada Allah. Ni sebelum kita nak berangkatlah, hari yang sebelum kita nak berangkat. Baik, ketika kita berada di tanah suci nanti, kita kena tunjukkan akhlak yang mulia. Yang tu nombor satu. Ingat, kita pergi sana, memang betul orang akan tolak kita. Memang betul ada bangsa-bangsa yang badan mereka kukuh daripada kita. Mereka tawaf, mereka boleh sigung kita. Betul, betul. Tapi bukan itu matlamat kita. Matlamat kita bila sampai sana ialah kita. Kalau bahasa Inggeris dia kata apa? Treat people good not because who they are. Treat people good because who you are. Kita layan orang baik bukan sebab orang tu baik. Sebab kalau orang tu baik baru kita layan baik. Kalau orang tu buat jahat kat kita, kita akan sigung dia juga ke? Kalau dia bagi kita buah siku, kita pun nak bagi buah siku balik kat dia ke? Tak. Kita buat baik sebab kita orang baik. Yang tu jawapannya. Kita buat baik dengan orang bukan sebab orang. Kita buat baik kepada orang sebab diri kita. Kita baik dengan semua orang, kita baik. Jadi kita buat baik bukan kerana orang. Kita buat baik kerana kita orang baik, kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita pergi sampai sana pun, orang sigung kita pun kita minta maaf. Kita berjalan pun kita ada akhlak. Orang kata jangan semayang kat sini, kita tak semayang. Walaupun kita tahu tempat tawaf tu barakah semuanya. Tapi bila polis tu kata jangan semayang sini, hang ganggu orang, kita hormat dia. Ada akhlak. Kita ada akhlak. Yang paling penting, tengok. Tabung haji sebenarnya tulis kat kita dalam buku, menunjukkan akhlak yang baik. Ketika berada di sana, nombor satu, tolonglah berakhlak dengan akhlak baik. InsyaAllah, tanyalah siapa pergi dengan mahabbatin. Makan, minum semua cukup, elok. InsyaAllah, tak ada lah yang tak boleh masuk ke tekak. InsyaAllah, kita cuba sedia hak sedaya upaya. Boleh jolok masuk tekak punya. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi, apa orang kata apa? Ada orang-orang yang main macam nak marah dan sebagainya. Ada. Kita kata ada. Iya, mesti ada. Cuma kita nak pesan kata, bukan saya nak bagi tahu ni seperti orang lain. Orang lain mereka menggunakan ayat ni untuk menyelamatkan mereka sendiri. Tak, kita bukan lagu tu. Kita insya-Allah berkhidmat untuk tuan-tuan para jemaah. Allah pun memuliakan tetamu Allah. Takkan kami tak mau memuliakan tetamu Allah? Teruklah kami. Jadi kami bukan gunakan ayat ni sebagai alasan sebab ramai orang ikut kami. Kami cuma nak bagi tahu kata macam ni. Memang kita pergi sana, insya-Allah kita sedia semua kelengkapan elok-elok. Kita sedia semua kelengkapan elok-elok, makan semua elok apa semua. Hanya sahanya kita risau kalau tiba-tiba ada berlaku sesuatu. Jadi kita pesan pada semua, tolonglah berakhlak. Bukan kata kami tak mau sedia makanan. Tak, kami sedia elok untuk jemaah. Andai kata jadi apa-apa, tolong berakhlak. Kita minta yang tu. Bawa bertenang, sabar. Kiri kanan ada makanan juga. Kalau tiba-tiba jadi tak boleh nak buat apa, tiba-tiba packaging orang yang tolong bungkus kat kita, dia pun buat untuk hotel lain. Dia buat-buat tak cukup lagi 10 contohnya. Hak 10 orang ni bertenang. Kami bawa keluar duit, kita pergi beli makanan kat tepi. Tak apa. Jenis lagu tu. Bersabar Ustaz. Relax. Jangan bawa keluar kata-kata yang pedih, kata-kata nista. Hak tu semua akan memberikan orang rasa tak selesa. Benar-benar macam tu. Kita berakhlak insya-Allah. Lepas tu kita tetamu Allah, kita kena sedar kata kita tetamu Allah, dan juga kita bersyukur kerana dapat sampai. Bukan semua orang boleh sampai. Elakkan daripada perkataan-perkataan tak elok dan bergaduh. Benda tu semua akan merosakkan umrah kita. Baik. Kita terus pergi kepada rukun umrah. Rukun umrah ada 5 saja. Simple. Nombor 1, rukun umrah ialah niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lepas tu, nombor 2, kita tawaf. Nombor 3, kita sa'i. Nombor 4, kita bercukuk ataupun bergunting. Nombor 5, kita tertib. So, ada 5 saja. Kalau haji, tambah 1, wukuf di Arafah. Jadi, bila tak pergi haji, umrah saja, so kita ada 5. Yang pertama, niat. Yang ni kita nak bincang. So, nombor 1, niat. So, niat ni dia ada wajib dia. Apa dia? Niat dekat miqat.
Nanti bila dalam kapal terbang, bulan 12 ni, kita tak niat tau. Sebab kita pergi Madinah dulu. Kita pergi ziarah Nabi dulu. Dalam kapal terbang, dalam perjalanan, kita akan banyak selawat. InsyaAllah kalau tak ada aral, Abang Hazamin ada dengan kita, Imam Muda Megat ada dengan kita. Ni semua orang-orang suara sedap. Ustaz Saifullah ada dengan kita. Yang ni semua suara-suara sedap. Bulan 12 ni, mereka ni pergi. Kecuali saya tak pernah ni. So, mereka semua ada. Nanti kita minta mereka baca. Mula-mula kita balunlah selawat-selawat biasa dulu kan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mula lagu tu dulu. Awal-awal macam Piramli dah. Teng, 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 teng. Macam tu, Piramli awal. Lepas tu, kita tukar ambil yang selawat Piramli, canggih sikit. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaik. Teng, 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 teng. Ya Rafi'a Syah, Ya Rafi'a Syahni wa daraji. Ding, 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 ding. Ya Rafi'a Syah, Ya Rafi'a Syahni wa daraji. Okey. InsyaAllah cikgu saya akan sampaikan niat bersyarat sebentar lagi. InsyaAllah. Okey. Lepas tu, kita baca pula selawat yang orang Melayu pula sebelum kita nak sampai tu. Ada atas kapal terbang kan, semua orang Melayu atas tu kan. Tu pun kalau dapat. Sebab kita pergi dengan Saudi. Sebab MH rasanya tak dapat MH. Kita tak dapat untuk bulan 12 ni kita dapat Saudi. So kalau Saudi, kalau dia bagi mikrofon, kalau dia tak bagi mikrofon, masa kita turun nantilah kita baca selawat kan. Tapi kalau kita boleh kautim baik dengan dia, syok lah. Kalau kita boleh kautim dengan dia, kita Saudi tu kita cater dia, sempoi lah. Best lah. Kita boleh baca selawat lah. Kita baca cindai kan. Ya Rasulullah. Bukan. Ya Rasulullah. Bukan. Yang tu baca Piramli tadi. Macam mana yang Ya Rasulullah. Lupa pula dah macam lagu cindai. Tak ingat lah. Ya Rasulullah. Salam. Macam mana tak ingat lah. Kita baca lah ikut lagu yang kita tahu lah. Lepas tu kita baca Sallu, 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 sallu alaih. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah. Itu kita semua akan baca lah. Sebelum kita nak sampai. Sebab kita pergi ziarah Nabi dulu. Lepas tu, kita akan pakai niat dia. Niat kita untuk bulan 12 ni, kita di Bir Ali. Dia dipanggil Zulhulaifa. Tempat Nabi pi daripada Madinah. Tu rezeki kita. Siapa turun daripada Malaysia buat umrah terus, yang tu dia hebat. Sebab dia dapat terus jejak kaki dia ke Tanah Haram. Masjidil Haram terus. Kalau yang mana pi Madinah dulu, dia hebat. Sebab kita dapat buat perjalanan macam Nabi sikit. Iaitu Nabi daripada Madinah, Nabi pakai ihram dekat Zulhulaifa, Nabi niat ihram dekat Bir Ali atau Zulhulaifa, nama tempat yang sama. Zulhulaifa nama dia punya tempat dia, Bir Ali itu nama kawasan dia. So
uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita dapat ikut jalan Rasulullah sikit awal-awal tu. Okey, kita dapat ikut sikit lah jalan Rasulullah. Lepas tu kita akan niat dekat situ ramai-ramai. Semua dalam bas saja. Tunggu saya pergi naik 1 bas, 2 bas, 3 bas. Saya naik, kita niat sama-sama semua. Lepas tu kita bertolak. Masa tu baru kita talbiyah. So rukun umrah nombor 1, niat. Wajibnya di miqat. Wajib dia di miqat. Kita kena buat di miqat. Kalau buat bukan dekat miqat, boleh. Tapi dia kena dam. Tak syok. Okey, baik. Baik, sambung. Rukun yang pertama, niat. Yang kedua, kita punya ni ialah tawaf. Rukun kita yang kedua, tawaf. So, kita akan pergi ke Kaabah sampai kita akan tawaf. Bau kiri menghadap Kaabah, bau kanan lawan dia. So kita akan pusing ikut lawan jam. Kan jam mai ikut sini, kita akan pusing ikut sini, lawan jam. Okey, kita akan lawan jam. Dia panggil anti-clockwise. Untuk kita pula, janganlah pantang dengar perkataan anti-clockwise. Duk dengar anti-vaksin. Jadi bila cakap anti-clockwise, dia jadi nak bergaduh juga. Dia anti-clockwise ni adalah direction. Sebab masyhur clockwise, anti-clockwise. Bukan makna siapa buat clockwise bagus, siapa buat anti-clockwise tak bagus. Bukan bermakna siapa buat clockwise tak bagus, yang buat anti-clockwise tak bagus. Tak, bukan macam tu. Bukan maksudnya yang nu buat bagus, ni buat tak bagus, ni buat bagus, ni buat tak bagus. Tak. Itu adalah direction supaya orang faham. Jangan ada serabut dalam hati kita. Bila kita tengok jam kat rumah kita, siapa jam pusing kat sini? Awak tak lawan kat situ, nampak macam tawaf sikit. Tak semestinya semua benda kena buat dalam bentuk tawaf. Habis kereta kalau nak ikut kod tawaf, mampus ya. Rumah belah kanan macam mana nak masuk? Kan? Tidak. Roundabout. Macam mana? Jenuh lah kan? Tak. Jadi, tak semua benda nak kena buat lagu tu. Cuma nak bagi tahu kata Allah memilih anti-clockwise untuk pusing Kaabah itu. Sudah pasti. Macam kita baca tadi. Ingat tak kita baca tadi? Allah tahu apa yang hampa buat. Maknanya Allah lebih tahu apa yang hebat dan apa yang power. Boleh faham Okey. So kita akan pusing Kaabah lagu tu. Zrap. Sekejap dia akan ada cara dia lah. Lepas tu nombor 3 kita ada sa'i. Sa'i daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Marwah patah balik Bukit Safa. Maksudnya apa? Bukit Safa ke Bukit Marwah itu sa'i yang pertama. Bukit Marwah ke Bukit Safa sa'i yang kedua. Bila kata sa'i dia ada 7 kali. Sa'i yang kedua tu pun dikira sa'i juga. Jangan duk buat lebih kurang. Safa ke Marwah sungguh-sungguh. Marwah ke Safa dia jadi tak. Dua-dua kena sungguh-sungguh. Dua-dua kena baca doa. Dua-dua ada benda lah. Yang ni cuma ada ralat lah untuk kita nanti. Berbeza dengan tahun Februari 2020 sebelum PKP dan tahun sebelum-sebelum itu. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Kalau time tu semua pi dengan kita akan pi siap berdoa. Di setiap checkpoint, di setiap tempat, kita akan duduk baca doa dan sebagainya. Barangkali kali ini ada sedikit perbezaan disebabkan oleh PKP, kawalan yang ketat, ada SOP dia dan polis pun banyak dan kita pun tak mau cari pasal dengan polis sebab kita pun baru sampai, kita nak tunjuk akhlak yang baik. Boleh jadi kita akan baca doa sekali atau 2 kali saja masa kita di Safa. Sebab di Safa dan Marwah. Sebab belum tentu kita boleh berhenti di setiap checkpoint itu lama sangat macam sebelum ni kita buat. Boleh faham Tapi kok mana pun, kami yang saya cakap ni sebagai persiapan. Kami sebagai penganjur akan cari kaedah juga untuk nak bagi dapat supaya Mahabbatin punya anchor tu ada. Doa bersama-sama berjemaah. Betul ya? InsyaAllah itu kita cuba. Cuma persiapan awal kita bagi tahu kata itu mungkin akan jadi ralat untuk kita. Kita tak dapat di situ. Tapi tak apa. Itu satu perkara yang sunat saja. Yang penting kita sa'i elok-elok. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat rukunnya iaitu bertahallul. Yang ni gunting rambut buang. Yang ni tuan-tuan tengok rambut saya panjang. Tuan-tuan tengok rambut saya panjang. Dan kalau tuan-tuan tengok lah ni,
dalam gambar ke apa semua, rambut saya panjang. Ada yang saya ikat tocang, ada yang saya lepas rambut, ada yang biar nampak lawa lagu tu. Orang kata, amboi, rambut lawa. InsyaAllah, rambut ni pun nak kena cukur juga. Apa maksud dia? Bila pi sana, tolong cukur rambut untuk lelaki bagi botak. Walaupun dia sunat, tetapi dia mengampunkan dosa kita semuanya. Dosa-dosa kecil kita sebanyak rambut kita. Kita berani janji dengan orang dosa kita lebih kurang daripada rambut kita? Tak, belum tentu. Belum tentu. Ada banyak dosa kita yang kita buat tiap-tiap hari. Ada banyak dosa kita yang kita buat tiap-tiap hari. So, kalau boleh, cukur kata Nabi. Barulah bergunting. So, jangan pilih bergunting. Saya pun habang siap-siap. Even isteri saya kata, Allah sayangnya rambut panjang ni elok, nampak confident, nampak. Saya kata, antara rambut panjang dengan rambut elok, cukur tu ampun dosa lebih saya utamakan. Sebab tu tuan-tuan selama ni tuan-tuan tak pernah tengok saya ada rambut panjang, betul? Sebab setahun kurang-kurang 2 kali saya pergi. Bulan 2, bulan 4. Bulan 12, bulan 2. Bulan 12, bulan 6. Jadi saya duduk pergi. Jadi bila pi tu botak. Bila pi botak. Tak ada rambut. Jadi bila tuan-tuan nak tengok saya rambut panjang. Ni setahun lebih tapi adalah rambut. Betul tak betul? Jadi ini pesanan saya kepada semua. Dalam keadaan saya ada aset yang saya boleh cakap kat semua orang. Saya pun sayang rambut juga. Bukannya senang. Tapi pengampunan Allah lebih utama daripada segala-galanya. Hak tu tujuan utama kita pergi kan tadi kita niat kita nak Allah ampun dosa kita. Betul tak betul? So semua jalan yang ada ampun dosa, semua tu kita pulun supaya Allah ampunkan dosa kita. Dapat? Clear, sempoi. Lepas tu barulah tertib, maknanya semua kena buat ikut turutan. Kena tawaf dulu, baru sa'i, baru tahallul. Dia kena niat dulu, apa semua kena ikut turutannya. Baik, jom. Niat umrah ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Boleh faham Sekali lagi Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. So bila kita niat lagu ni, kita dah ada satu lagi wajib. Apa dia? Tadi kan wajib umrah ada satu. Yang pertama tadi niat dekat tempat ni, miqat. Yang kedua, wajib dia menjaga 13 pantang larang. Kita ada 13 pantang larang yang duduk dekat kita. 13 pantang larang ni perbincangannya minggu hadapan insya-Allah. Kita bincang pantang larang saja minggu depan. Insya-Allah. Minggu depan pantang larang minggu ni kita perhabiskan dia punya umrah tu settle elok. So niat. Bila niat lagu ni kita ada pantang larang. Susah dah untuk nak jaga pakaian ihram, susah. Sebab itu dia ada niat bersyarat bagi orang perempuan dan orang lelaki yang mana ada kemaslahatan. Orang perempuan yang datang haid, orang lelaki yang mungkin sakit gout, sakit kaki dan sebagainya yang kritikal. Yang mana dia elok dia nak pergi tu, katalah kaki dia dah mula bengkak ke, dia dah daftar nama dah. Boleh pergi dah, dia tak kacau apa pun. Tapi tiba-tiba dia tangkap kaki dia, nak duduk kat Madinah 4 hari pula. Belum pergi buat 5 hari, belum pergi buat umrah lagi. Tengok-tengok kaki kau duduk bengkak apa semua. Elok pakai-pakai. Okey. Perempuan tak payah, perempuan gunting saja. Perempuan bergunting sahaja. Untuk perempuan yang paling afdal yang bergunting. Orang perempuan, orang lelaki tak. Untuk orang lelaki yang paling afdal adalah cukur. Lepas tu baru gunting. Jadi orang perempuan dia ada niat dia bersyarat. Dan orang lelaki yang niat bersyarat. Okey? Ya, orang perempuan dia potong sikit pun Allah ampun dosa dia semua. Tu orang perempuan. Sebab apa? Dia punya hukum dia lain kat orang perempuan. Orang perempuan ada rambut tu lebih utama daripada tak ada rambut. Bukan macam Britney Spears dulu kan, botak kepala apa semua, bukan begitu. So salah. Tu orang perempuan menyamai orang lelaki, kecuali orang yang kanser, hak tu lain. Boleh orang perempuan lain. Orang perempuan untung buat sikit Allah bagi semua. Hak tu untung orang perempuan buat sikit Allah bagi semua.
Tak perlu nak keluar jihad apa semua, tapi dapat pahala jihad semua. Allah bagi kan. Untung. Jadi niat bersyarat macam mana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fatahallaltu. Kata apa niatnya? Nawaitul umrata, sahaja aku mengerjakan umrah, wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dan aku berihram dia kerana Allah Ta'ala. Fa in habasani habisun, kalau aku ditimpa ataupun kena atas aku akan sesuatu perkara menghalang, fatahallaltu, aku halal. Jadi dengan cara lagu ni, bila tiba-tiba dia duk pakai ihram, mai haid, dia tak boleh lagi buka ihram lagu tu terus. Dia kata, saya biasa 7 hari. Tak apa, tunggu dulu. Sebab kita ada fatratun naqa'. Hak tu insyaAllah minggu depan juga kita bincang. Fatratun naqa'. Jadi, dia tak boleh potong ihram dia terus lagu tu. Dia kena tunggu. Tunggu. Elok-elok hari nak balik pun tak kering juga lagi haid dia. Dia tak buat tawaf apa lagi. Sa'i tak boleh nak buat apa lagi sebab dia kena tertib. Maka orang macam ni, dia boleh terus bergunting. Sebab dia dah ada niat dia. Okey? Boleh faham Cantik kalau boleh faham. Okey. Yang tu adalah kita punya pakaian niat ihram kita. Kemudian kita pergi bertawaf. Tawaf dia punya syarat dia sama macam semayang. Kena tutup aurat, kena ada wuduk. Tak tutup aurat, tak ada wuduk, tak sah tawaf. Hak ni paling penting kena jaga. Tawaf mesti kena tutup aurat. Jaga tangan, lengan kita. Sebab tu orang perempuan kena pakai hand sock ataupun kena pakai jubah yang ketat. Tang sini ni. Bukan pakai jubah ketat tang badan tu. Bukan. Jubah ketat tang sini. Tengok tu saya duk tunjuk tu. Hak sini kan mereka ada buat kan. Orang perempuan. Dia ada jubah dia elok. Tapi tang lengan ni dia macam ada getah sikit kan. Pakai yang tu. Hak tu bagus. Hak tu bagus. Tu bagus. Alright. Ataupun buat macam orang Melayu kita pakai telekung terus. Bubuh telekung terus atas semua. Tutup semua. Angkat istilam kot bawah telekung tu ya. Terus selamat. Nampak tak? Angkat bawah telekung tu selamat. Tawaf. Pakai telekung terus. Orang tolak pun tak bersentuh kulit dengan kulit. Nampak? Senang. Tu cara orang kita. Terbaik pakai telekung terus. Okey? Pakai telekung terus. Buh kat atas telekung tu. Kain kelumbung orang panggil kan. Senang. Faham? Yang penting wuduk jaga, aurat jaga. Orang lelaki pun sama juga. Wuduk jaga, aurat kena jaga. Ada? Bukan. Kain ihram boleh buka. Kain ihram boleh tanggai. Siapa kata kain ihram tak boleh tanggai? Kain ihram tak boleh tanggai kalau kena minyak wangi. Kalau tanggai tak boleh patah balik. Yang tu lain. Yang tu kalau kita lumuk minyak wangi satu badan dan kita pakai ihram. Jadi kain ihram kita wangi. Jadi bila kita buka dia daripada jauh badan kita, kemudian kita nak buh balik kat badan kita, dia jadi benda wangi asing yang mai kena kat badan kita. Kalau dia duduk kat badan kita dan kita pun tak mencium dia apa, dia tak ada masalah. Kain ihram bukan tak boleh tanggal. Boleh tanggal. Kain ihram boleh tanggal. Nak ambil wuduk, nak pakai, boleh. Kecuali kalau dia wangi. Kalau dia dah wangi, dia memang kena kekal di badan kita. Kalau kita buang dia daripada badan kita, tak boleh ambil balik dah. Kena ambil kain ihram baru. Ingat kain ihram boleh buka. Sama, macam telekung sama. So, kita tawaf. Tawaf, ingat, dia punya ni mesti sama macam semayang. Kata Nabi, tawaf sama macam semayang, cuma Allah bagi kebenaran untuk menyembang. Hak tu je. Allah bagi kebenaran untuk menyembang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sa'i bukan macam tawaf. Sa'i, katalah seorang perempuan, dia tawaf dalam keadaan dia suci daripada haid. Tiba-tiba masa dia sa'i round kedua, dia basah dah. Dia mai, dia rasa macam macam ada benda lah, macam ada lencun sikit lah. Tak apa. Sa'i selamat sebab dia dah keluar daripada kawasan masjid. Dia kat kawasan bukit. Bukit Safa dan Bukit Marwah. So dia boleh dah. Sa'i tu dia boleh dah. Sebab tu kalau siapa yang main haid tak boleh tawaf, nak tengok Kaabah, main duduk kat Sa'i. Pergi duduk kat kawasan Sa'i kat Bukit Safa tu boleh tengok Kaabah. Sebab kawasan tu dia tak ada masalah. Dia bukan kawasan masjid. Dia bukan kawasan, dia di kawasan luar daripada masjid, di kawasan bukit. Boleh dapat lah? Cantik. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi terima kasih kepada semua untuk bersama dengan kita pagi ini. Semua itu adalah secara sekali lalu untuk kursus umrah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan yang paling penting kita akan sambung dengan keadaan terus masuk dah. Dah tak mau cerita dah tajuk umrah apa semua. Nak masuk terus je. Assalamualaikum
niat begini, tawaf begini, kita akan masuk terakhir lagu tu. Pada minggu hadapan, insya-Allah, kalau tak ada aral melintang, kalau tak boleh pagi, kita akan buat malam. Dua. Dia mesti hari Ahad juga, tak pagi malam. Alright? Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami untuk mengerjakan umrah pada Baitullahil Haram menjadi tetamumu. Ya Allah, bantulah kami, mudahkan urusan kami, bagilah mudah urusan kami, vaksin kami, booster kami, pasport kami, visa kami, mudahkan urusan kami semuanya. Ya Allah, kami mohon padamu, hanya Engkau saja tempat untuk kami mohon dan mengadu. Bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aghithna ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala bagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.